penuhi, jangan syirik. Apakah hak Allah yang akan diberikan kepada kita? Hak Allah yang diberikan kepada kita sebagai hak kita, syurga. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Tolonglah dipahami apa yang telah kita bincangkan. Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Kalau ada soalan, insyaAllah. Kemudian kandungan bab ini, kalau ada soalan, hikmah diciptakan jin dan manusia oleh Allah. Hikmahnya apa dia? Supaya beribadah dan mentauhidkan dia. Ibadah adalah hakikat tauhid. Sebab ibadah menyembah. Ibadah adalah sembahan. Jadi ibadah yang diwajibkan hanya menyembah Allah, itulah hakikat tauhid. Kerana pertentangan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin dalam masalah tauhid. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk beribadah kepada Allah dan mengajak manusia beribadah kepada Allah. Beribadah dimaknakan di sini adalah hanya mentauhidkan Allah. Dan bergaduh, berperang Rasulullah dengan orang musyrikin kerana masalah ni, masalah tauhid, bukan masalah yang lain. Kemudian barulah masalah-masalah yang lain. Barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini, belumlah ia beribadah, yakni menghambakan kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Dan di sinilah letak pengertian firman Allah, wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan menyembah Tuhan yang kami sembah, kerana kamu menyekutukan Tuhan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Menyembah Allah tetapi menyembah juga yang lain. Kita yakin bahawa mereka juga kenal Allah. Orang-orang musyrikin kenal Allah. Dia tahu bahawa pencipta segala-galanya namanya Allah. Sehingga Quran mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika kamu tanya kepada siapa pun di permukaan bumi, termasuk orang kafir, siapakah jadikan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Dan kita teruskan. Hikmah diutusnya para nabi dan para rasul ataupun para rasul ialah untuk menyerukan tauhid dan melarang syirik. Jadi para nabi dan para rasul, para nabi banyak dibunuh antaranya kerana mengajak kepada tauhid. Maka antum di sini dimusuhi oleh mereka antaranya mengajak kepada tauhid dan melawan kesyirikan. Kesyirikan-syirikan yang ada, cuba lihat, ada di mana-mana. Hatta dalam amal-amal mereka masih banyak terdapat kesyirikan di dalamnya. Contohnya, mereka nak merayakan keputeraan Nabi Muhammad SAW. Dibacanya berjanji, di dalamnya penuh syirik. Allahu Akbar. Mereka nak ziarah kubur, sampai di kubur mereka banyak antaranya buat syirik. Diseru orang kubur, dia bercakap dengan orang kubur. Boleh menyeru orang kubur? Kenapa tidak boleh menyeru orang kubur? Kerana orang kubur tak ada di situ. Ada di mana? Di barzah. Apa yang mereka lakukan kebanyakannya mengandungi unsur-unsur kesyirikan. Ya, kalau dibuktikan nanti banyak. Tapi sabarlah antum, duduk majlis seperti ini kita akan buktikan. Hatta di rumah orang-orang Islam banyak yang dipenuhi dengan kesyirikan. Setelah ikut kuliah baru dibersihkan. Misalnya dipenuhi dengan tangkal, betul kan? Banyak orang Islam sekarang yang menggunakan tangkal. Tangkal itu syirik, at-tamimatu syirik. Syirik, at-tamimatu syirik, at-tamimatu syirik. Tamimah, tangkal itu syirik, tangkal itu syirik. Berapa ramai orang Melayu pakai tangkal? Lihat, keris pun jadi tangkal. Frame-frame di rumah pun boleh jadi tangkal. Antaranya ayat 1000 dinar jadi tangkal tu. Lihat, kepercayaan kejadian-kejadian dalam rumah pun boleh jadi syirik. Ya, masuk kupu-kupu. Kalau besar tertambah besar, kalau kecil tertambah kecil. Itu boleh bawa syirik. Anda sudah seolah-olah melawan Allah, seolah-olah anda tahu ilmu ghaib. Ramalannya pakai apa? Pakai kupu-kupu. Kalau dulu pakai burung, namanya tatayur. Sekarang pakai kupu-kupu ramalan. Tapi kebanyakan tak betul. Kupu-kupu besar masuk, tetapi tamu yang tunggu pun tak masuk juga. Itu semua ramalan yang bawa pada kesyirikan. Ada seorang yang ikut kuliah, tetapi kata orang sejak ada, sejak tak ada. Bila bab-bab seperti ini dia tak ada. Saya sedang memandu, tiba-tiba dia tanya, Ustaz, rumah saya ni dia masuki ular hitam. Apa saya nak bunuh? Ataupun saya nak tanya dulu, engkau jin ke engkau ular? Subhanallah, billahi tallahi, saya mengatakan benar ni. Sampai saya sesat jadinya.
Sebab nak jawab dia. Kalau engkau tanya dia boleh menjawab, engkau nak buat apa? Dia tanya engkau ular ke engkau jin? Tiba-tiba bercakap aku jin, kau nak buat apa? Kalau dikatakan dia diam, kau nak buat apa? Sedangkan kata Rasulullah SAW dalam anta keadaan solat, apabila masuk binatang yang boleh membahayakan, kalau ke anta berhenti solat, anta kena bunuh dulu. Tapi ini diminta, lama-lama ularnya tak jumpa ke mana. Besok kalau ular tu keluar, dia petuk anak anta, subhanallah. Ini semua boleh membawa kepada kesyirikan. Banyak lagi. Jadi kalau kita tidak kembali kepada tauhid, kita tak akan kenal bahawa itu adalah syirik-syirik yang ada di rumah kita. Sampai-sampai ya saya tengok di tiang rumah seorang hamba Allah, tiang rumah tiang seri, ada tempurung. Saya tanya, Syekh, tempurung ni yang dibungkus sampai cuma nampak matanya saja, dibungkus dengan kain hitam, kain kuning, kain merah, ditaruh kat tiang seri. Saya tanya, kenapa tempurung ni dibuat macam ni? Ustaz, tempurung ini mata satu. Tempurung mata satu. Biasanya tempurung mata tiga kan? Ni tempurung mata satu. Yang mata satu, cerita mata satu dikaitkan kepada apa? Dajjal. Dikaitkan kepada Dajjal. Yahudi sekarang kempen kepada mata satu, betul kan? Mata satu itu Dajjal. Yang mengajak kepada Dajjal adalah Yahudi. Yang mempertahankan Dajjal adalah Yahudi. Simbol Yahudi adalah mata satu. Dan orang Islam pun heran dengan benda-benda yang Dajjal seperti ini. Orang-orang kita perlu dirawat daripada kepercayaan ini, kerana kepercayaan karut ini akan ditimbulkan oleh Dajjal. Dulu, atau beberapa bulan yang lalu, bukan beberapa hari, di Indonesia ada budak kecil, tak tahu apa-apa, dapat batu. Dengan batu itu dia boleh merawat banyak orang sakit. Jadi orang berduyun-duyun pergi rumahnya sampai mati terpijak. Sampai budak tu pengsan. Kenapa? Letih sangat. Diminta air daripada batu tu. Itu baru batu. Besok Dajjal muncul, di bawahnya apa? Lagi besar magicnya. Orang miskin beri bawahnya batu ke Dajjal. Dajjal pegang jadi emas. Lihat. 3 tahun tidak hujan. Mengikut riwayat. Apa kata Dajjal? Wahai awan turun kalau hujan, turun hujan. Tak hebat dia punya magic. Pokok-pokok yang tak berbuah, kata Dajjal, wahai pohon keluarkan buah, keluarkan buah. Makanya orang sekarang nampak magic sikit saja dah dikerumun. Oh, ini katanya keramat. Besok Dajjal datang, makanya dalam hadis bermaksud yang banyak mengikut Dajjal, pertama Yahudi, kedua Nasrani, ketiga Majusi, dan keempat adalah orang-orang bid'ah. Orang-orang bid'ah. Bid'ah apanya? Umum. Pertama akidahnya. Jadi selamatkan akidah antum supaya jangan ditipu oleh Dajjal. Kembali kepada akidah. Jadi tidak ada magic-magic di dunia ni. Ya kan? Tangkal. Di rumah saya tanya anak saya, sebakul tangkal. Tangkal. Katanya tangkal ini boleh itu di harganya separuh 1,000, 2,000 pun ada. Keris jadi tangkal, pen pun jadi tangkal. Kalau anak saya ambil di bawah ni sekejap, pencil box tu bawa sini. Saya nak tengok satu tanggal yang mengatakan dia boleh terbang, tapi depan saya tak boleh terbang. Cuba ambil pencil box yang merah tu. Bismillah. Tak ada pertanyaan? Sementara, okey. Apa salahnya kita manfaatkan buku kuburi ini? Boleh dimanfaatkan? Kita sampai pukul berapa sahabat? 10:30. Apa dia? Sampai besok. Jangan sampai besok. Tak apalah, kita duduk ini sampai besok kami keluar. InsyaAllah. Ya, sahabat ni dia punya semangat yang bagus. Tuan-tuan, kuburi ni, kalau tengok ni apa, makamnya Habib Noor di Singapura. Inilah makamnya. Saya diberitahu habis juta untuk membangunkan makam ni. Ini makam Habib Noor. Kemudian di dalamnya, kalau kita tengok gambar yang pertama, kenapa kuburnya kecil-kecil? Kecil kuburnya, cuba tengok.
Kerana ini kuburnya budak kecil, budak yang lahir masa bayi, ataupun budak yang baru pandai-pandai jalan dan sebagainya. Maka oleh kerana Singapura tanah terhad, bayi oleh kerana perlukan kubur yang kecil, maka ditempatkan inilah semua kubur-kubur bayi. Kubur-kubur bayi. Satu hari sebelum saya hantar ke penerbit, ataupun hantar ke penerbit, seorang muslimah kasih saya 7 gambar, tapi saya ambil 3 dulu. Kalau lihat gambar pertama, di situ ada payung, ada mainan, ya. Gambar yang kedua, jelas ada mainan, ada bear punya patung tu. Kemudian ada apa? Ada kipas. Kalau tengok gambar ketiga, ada payung. Menurut cerita, kenapa mereka buat seperti ini, dan mereka sedang berusaha untuk jadikan tempat kubur ni untuk budak-budak landscape. Ada air terjun. Tengok di katalog, untuk budak-budak di kubur paling kurang 2,000 Sing dollar. 1,000 Malaysia, kalau dah tukar convert Malaysian 2.5, bermakna 2,500. 1,000. Kalau 2,000 bermakna berapa ribu? 4,500. Kalau kita kenal dengan money changer, mungkin lebih mahal, hampir 5,000. Anda nak tanya, buat seperti ini apa hukumnya? Membazir apa hukumnya? Haram. Okey, cerita ni kata mak bapak mereka, kalau siang budak-budak ni tak naik atas, nanti bila malam kalau tak boleh hidup, biarlah budak-budak ni main kat atas. Sebab ada satu gambar, ada kereta tank, ada apa? Ada lori di atas kubur ni. Sama bawa tak gambarnya? Tak bawa Jadi menurut mereka, dia buat seperti ini bukan sembarangan. Nanti anak mereka yang dah mati di dalam kubur, malam-malam dia keluar main kereta tank, main-main kat atas tu, main puppet. Subhanallah. Jahil tak mereka? Saya tak marah kepada yang jahil seperti ini. Saya marah kepada ustaz-ustaz yang merasmikan ni. Ustaz-ustaz yang datang membawa bayi-bayi yang akan ditanam di mana, di dalam kubur. Saya marah kepada ustaz ni. Kenapa ustaz ni tak mau bersuara? Kenapa ustaz ni tak mau berkata kepada masyarakat Singapura bahawa perbuatan ini haram? Perbuatan ini haram. Wahai ustaz di Singapura, beritahu. Dia mengatakan bahawa Wahabi semua tak boleh. Ini saya nak katakan bukan masalah Wahabi, tapi masalah Imam Syafi'i. Cuba lihat apa kata Imam Syafi'i rahimahullah. Saya marah bukan emosi, ya. Saya marah kerana kejahilan mereka. Saya marah kepada ustaz-ustaz kenapa dibiarkan mereka jahil dalam keadaan seperti ini. Gambar yang pertama, Imam Asy-Syafi'i mengharamkan menghias. Menghias apa? Kubur. Imam Syafi'i mengharamkan menghias kubur, mengecat. Sekarang tak pakai cat, tetapi pakai batu marmar. Dan separuh pakai kayu yang mahal. Kayu yang mahal sehingga puluh ribu. Kubur dihias dengan kayu dengan 10,000 harganya. Ditambah tanah. Imam Syafi'i mengharamkan menambah tanah atau ditinggikan dan ditulis dengan apapun tulisan. Ditulis dengan apapun tulisan, iaitu berdasarkan hadis An Jabirin radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yujassas al-qubur wa ay yuq'ada alaihi.